Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam YKM Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ini aku nak bersembang, bercerita mengenai undian kelayakan Piala Asia baru-baru ni. Adakah peluang Malaysia untuk layak, cerah ataupun tidak, dan bagaimana pula dengan nasib pasukan-pasukan Asia yang lain, mampu ataupun tidak mereka layak kesaingan Piala Asia pada 2023 di China nanti. Jadi pasukan Malaysia telah diundi dalam kumpulan E bersama-sama dengan pasukan Bahrain, Turkmenistan dan juga Bangladesh. Jadi kalau kita ikut ranking sekarang, pasukan Bahrain berada di ranking ke-89, Turkmenistan berada di ranking ke-134, manakala Malaysia berada di ranking ke-154, manakala Bangladesh 186. Jadi kalau kita ikut ranking sekarang, Malaysia berada di ranking yang ketiga dalam kumpulan. Alright, walaupun prestasi kita pada tahun lepas, terutamanya dalam saingan AFF Suzuki cukup-cukup teruk dan tidak memuashatikan, namun dengan kehadiran coach baru iaitu Kim Panggon dan juga kita bermain di Stadium Nasional Bukit Jalil, di stadium venue keramat kita, aku cukup-cukup yakin sekurang-kurangnya kita mampu untuk dapat top 2 dalam kumpulan, seterusnya layak kesaingan Piala Asia 2023. Sebab apa? Coach Kim Panggon ada bagi tahu yang beliau sasarkan untuk dapat 7 mata. Kemungkinan kita menang dengan Bangladesh, menang dengan Turkmenistan dan mungkin seri dengan pasukan Bahrain, insya-Allah. Untuk rekod head to head bertemu dengan Turkmenistan, kita masih belum pernah bertemu mereka dalam mengikut sejarah. Jadi memang ialah menjadi misteri dan menjadi pengalaman terbaru untuk skuad negara bertemu dengan Turkmenistan dalam perlawanan pertama nanti. Alright, jadi mengikut 5 perlawanan terakhir pasukan Turkmenistan ni, mereka menang 3 kali, which 3-2 dengan Lubnan, 2-0 dengan Sri Lanka dan juga 3-1 dengan Korea Utara, dan seri sekali dengan Kuwait, which 1 sama, dan tewas sekali dengan Korea Selatan 5-0. Jadi untuk 3 pemain tumpuan pasukan Turkmenistan ini, yang pertama adalah penyerang prolific mereka yang berusia 28 tahun, which Ana Duyev. Yang kedua adalah defense kental mereka yang telah skor 1 gol ketika bertemu dengan pasukan Lubnan, iaitu Gash Mirat. Dan yang ketiga adalah Ahmed Atiev yang pernah bermain untuk pasukan Sabah dan juga pasukan Arema di Indonesia. Jadi untuk analisis pasukan Bahrain pula, mengikut head to head kita pernah menang 2 kali, seri 5 kali dan juga tewas 7 kali. Kali terakhir kita menang adalah pada tahun 1978. Cukup lama penantian kita untuk menang dengan pasukan Bahrain Dan kali terakhir kita friendly dengan pasukan Bahrain ni baru saja pada tahun lepas, which Mei 2021, kita tewas 2-0 ketika itu. Jadi untuk 5 perlawanan terakhir pasukan Bahrain ni, mereka menang 2 kali, which 1-0 dengan Kongo, 3-1 dengan Uganda dan juga tewas 2 kali, which 3-0 dengan Oman, 1-0 dengan Qatar dan seri sekali which dengan Iraq. Jadi ketiga-tiga perlawanan tersebut adalah ketika FIFA Arab Cup baru-baru ini. Jadi 3 pemain tumpuan untuk pasukan Bahrain ni. Yang pertama adalah penyerang prolific mereka yang telah meledak 47 gol, iaitu Ismail Abdul Latif. Yang kedua adalah midfielder mereka, iaitu Mohamed Marhon. Dan yang ketiga adalah penyerang muda mereka, iaitu Said Hashim yang baru berusia 23 tahun. Baru-baru ni telah skor 1 gol ketika bertemu dengan pasukan Kongo. And then untuk analisis pasukan Bangladesh pula, mengikut head to head kita sememangnya jago lah. Sebab apa? Kita menang 7 kali, seri 2 kali dan tewas hanya sekali dengan pasukan Bangladesh. Dan kali terakhir kita menentang pasukan Bangladesh ni adalah pada tahun 2012. Ketika itu kita seri 1 sama. Jadi untuk 5 perlawanan terakhir pasukan Bangladesh ni, mereka hanya menang sekali, which 2-1 dengan pasukan Maldives, seri 2 kali, which 1 sama dengan pasukan Nepal dan juga Seychelles, dan tewas 2 kali, which 2-1 dengan pasukan Sri Lanka dan tewas 2-0 dengan pasukan Maldives. Jadi untuk 3 pemain tumpuan untuk pasukan Bangladesh ni, yang pertama adalah penyerang mereka, iaitu Muhammad Ibrahim. Yang kedua adalah Mahbubur Rahman Sufil yang baru berusia 22 tahun. Penyerang ni cukup muda. Dan yang ketiga adalah defense mereka, iaitu Topu Barma yang telah skor 6 gol untuk skuad kebangsaan Bangladesh, even though beliau bermain as defender. And then untuk pasukan-pasukan ASEAN yang lain pula, kalau kita tengok pasukan Thailand dan juga Filipina nampaknya adalah antara pasukan ASEAN yang bagi aku berpeluang cerah untuk sekurang-kurangnya dapat top 2. Untuk Filipina bagi aku mungkin tiada masalah untuk mereka dapatkan 6 mata bertemu dengan pasukan Yemen dan juga pasukan Mongolia. And apa yang aku dengar pemain handalan mereka, iaitu Gareth Holman yang baru-baru ni telah skor ketika bertemu Bayern, akan turut sertai pasukan Filipina dalam aksi kelayakan Piala Asia nanti. And then untuk Thailand pula, bagi aku mereka sememangnya tiada masalah untuk kutip 6 mata ketika bertemu dengan pasukan Maldives
dan juga pasukan Sri Lanka. Tapi kat sini mungkin sukar sikit lah untuk Thailand bertemu dengan pasukan Uzbekistan. Sebab apa Uzbekistan menjadi tuan rumah. Jadi kat situ mungkin Thailand akan keciciran mata. Tapi kalau dapat 6 poin pun mereka sudah cukup untuk dapat top tu dalam kumpulan. Seterusnya layak ke pusingan akhir Piala Asia. And then untuk seterusnya adalah pasukan Indonesia. Walaupun mereka diundi dengan dua gegasi Arab, Kuwait dan juga Jordan, bagi aku aku cukup-cukup yakin yang Indonesia ni mampu untuk cipta sejarah untuk sekurang-kurangnya mendapat top 2 dalam kumpulan seterusnya layak kesayangan Piala Asia. Sebab apa kalau kita tengok persiapan Indonesia ditambah dengan kepintaran coach Shin Tae-yong yang banyak membuat perubahan untuk pasukan Indonesia, terutamanya kalau kita tengok dalam saingan Piala AFF ketika baru-baru ini. And then ditambah pula dengan pemain-pemain yang berkelana di luar negara seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana, Asnawi Mangku Alam, dan yang terbaru adalah Pratama Arhan. Bagi aku Indonesia ni mampu untuk beat pasukan-pasukan Arab ini. Jadi mungkin mereka tiada masalah untuk menang dengan pasukan Nepal dan mengikut head to head kalau mereka bertemu dengan pasukan Kuwait, dalam 6 perlawanan mereka hanya menang sekali, seri 3 kali dan tewas 2 kali. Jadi kat situ rekod begitu seimbang dan mungkin Indonesia boleh cipta kejutan untuk menang dengan pasukan Kuwait. Jadi untuk head to head pasukan Indonesia dengan Jordan, mereka tewas ke semua 4 perlawanan ketika bertemu dengan pasukan Jordan. Mungkin kat sini sukar sedikit lah pasukan Indonesia untuk bertemu dengan pasukan Jordan. Tapi apa yang aku dengar, pasukan Indonesia bakal diperkuatkan dengan pemain-pemain naturalisasi yang baru pada aksi kelayakan nanti seperti Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Mungkin kat situ akan memberi nafas baru untuk pasukan Indonesia mencipta kejutan untuk menang juga dengan pasukan Jordan. Jadi untuk pasukan-pasukan ASEAN yang lain seperti Singapura, Myanmar dan juga Kemboja, kita juga tidak boleh pandang rendah. Mungkin mereka juga boleh cipta kejutan untuk layak kesangan Piala Asia. Jadi harapan aku supaya Malaysia ni bolehlah layak kesangan Piala Asia. Sebab apa peluang dah ada kat depan mata sebab kita bermain tuan rumah. Dan juga bukan setakat Malaysia saja, namun negara-negara ASEAN yang lain juga mampu untuk kita layak. Biar ramai negara ASEAN yang bermain dalam sangan Piala Asia nanti. And harapan yang paling penting aku adalah supaya kelab-kelab yang lain adalah beri kerjasama untuk lepaskan player-player terbaik untuk skuad kebangsaan supaya kita boleh dapatkan pemain-pemain yang terbaik untuk aksi kelayakan Piala Asia nanti. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku Lan, Assalamualaikum.